belas. Paling banyak orang tinggal selalu tang hujung tu kadang-kadang. Su'ul khatimah dia. Alhamdulillah. Apa dia? Waladdallin. Out. Last minute. Habis. Waladdallin. Habis. Saya ada baca Facebook member hantar ni, kata dia, satu orang sembahyang, wuduk ambil setengah jam. Janganlah sebut. Wuduk ambil setengah jam. Saya nak banding dengan Fatihah dia. Saya gelak saya nak sebab apa. Ambil wuduk pun setengah jam. Teliti sunat apa. Takbir. Satu sembahyang sunat 4 rakaat. 1 rakaat 1 surah Baqarah, satu rakaat tu Baqarah, Ali Imran, betul? An-Nisa, Al-Maidah. Betul? Dengan tasbih sekali-sekali rokok 100 tasbih, sujud 150 tasbih. Baca tahiyat akhir, sebelum nak pergi salam, kentut. Put. Tu. Waladdallin. Tu. Malang. Sisi lah. Penat. Boleh, power kan contoh kan. Best kat dia bagi Facebook tu. Sedap lah. Kita pun tak pernah mikir bagi misal. Kalau belajar akidah waktu okay, sebut tu. Ngaji punya Quran hadis. Nak mati setan mari pasal dia ni tikak salah. Dia duk kata orang Taala ada wajah, ada wajah mukhalafah. Dia pun nak mati tu setan mari menyerupa satu wajah yang sangat hebat. Dia pun kata, oh inilah wajah Allah. Wajah Allah mukhalafah, tak bisa tengok wajah macam ni kata dia. Kalau kita faham akidah elok tak apa. Dia faham wajah, tak ada wajah yang layak dengan dia. Tak mesti tengok wajah macam ni. Hebat, inilah wajah Allah. Piak mampus. Habis penat ngaji Quran, ngaji tajwid. Ngaji kerok, duk rapai Quran apa tu. Mampus. Punya Wahabi. Duk itikad salah ada muka. Dia faham juzu. Dan nak mati dengan fahaman muka itu, dia faham macam tu, dia mati dalam keadaan macam tu. Dan disangka muka yang dia nampak tu, yang rupa iblis menyerupa dengan rupa satu yang rupa hebat tu, dia kata itulah wajah Allah. Mati kafir. Last minute. Su'ul khatimah. Tu saya guna bahasa su'ul khatimah. Alhamdulillah. Baik. La tasihu salatuhu wala salatuhu. Macam mana? Intamada. Wala salatuhu tu kait dengan intamada. Intamada tu kait la salatuhu. Baik. Ya, dengan sekolah-sekolah dia tak sah. Tu maksud saya syarah kata kalau ada lahnun jali tu kan. Situ lah tu. Maksudnya saya baca. Waman asqata Fatihah harfan au tasydidatan au dia bukan asqata tapi dia badala harfan minha, dia badala bi harfin. Apa jawab bagi man tu lam tasiha qiraatuhu. Lagi apa jadi wala salatuhu. Solah dia pun la tasiha, tapi solah tu lam tasiha in ta'amada. Okey. Wa illa sikit tidak wa illam yata'ammad. Maksudnya dia tak sengaja. Apa jadi pada bacaan dia yang salah tadi tu? Wajib alaihi adatul qiraah. Okay. Yes. Selesai? Soal lah kalau ada kita tu. Wa yajibu tartibuha bi an yaqra'a ala nazmiha al-ma'rufi. Dan wajib mentertibkan dia Fatihah. Macam mana kata tertib? Bi an yaqra'a ala nazmil Fatihah al-ma'ruf. Sedia maklumlah, kita Fatihah ma'ruf lah. Wa yajibu aidan mualatuha, dan wajib juga mualat akan dia. Istilah mualat bacakan dia dengan betul-betul tanpa ada berselang. Taswir mualat tu macam mana? Bi an yasila ba'du kalimatihi bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanafus. Sekira-kira kata dia dengan bahawa bersambunglah ba'du kalimat, sebahagian daripada kalimat dia bi ba'di dengan sebahagian lain. Maksudnya dia berterusan, ada kesinambungan hukum membaca min ghairi faslin dengan ketiadaan penceraian illa bi qadri tanafus, melainkan dengan kadar bernafas. Tu dua bit mualat asal lah. Jadi kalau kata selang bacaan
Yang boleh pun kadar waqaf lah. Bila tanafus, maksudnya waqaf lah. Pasal waqaf adalah kadar tanafus. Baik, tafri'nya fa in takhallala dzikru baina mualatiha qata'aha. Sekiranya menyelangi oleh zikir di antara mualat dia, mualat Fatihah, apa akan jadi? Jawab bagi in, qata'aha, nescaya memutus ia zikir ha mualat. Apa-apa zikir. Sekalipun zikir itu zikir bersin. Selalu nak jadi kat kita tu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dah biasa acu macam apa? Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambung kan? Putus mualat. Wajib yang ada, yang sebelum. Dia maksudnya hukum fasil. Ada satu yang menceraikan, pula tu ada ajnabi antara. Kalau contoh saya bagi adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Betul? Acu. Alhamdulillah. Tak acu tu tak apa. Acu, asyim, masing-masing punya bunyi bersih lah kan. Itu bukan sengaja. Biar dia ta'amud. Tak sengaja. Itu masing-masing punya bunyi lah. Tak bunyi atau hal kalau bunyi acu apa kan. Tak ada lah. Pasal tu bukan disengaja kan. Tapi Alhamdulillah tu yang mencedera kan. Alhamdulillah. Tambah pula duduk sebelah, doakan dia pula, yarhamukallah. Out terus. Pasal apa? Out. Pasal yarhamuka mendoakan dengan khitab. Khitab hukum takallum. Takallum batal salat. Batal terus. Walaupun tak sengaja. Sengaja. Tak sengaja tak batal. Kalau dah terbiasa tu, macam mana pasil, dia pasil. Tapi masalah yarhamukallah, pasal selalu memang ni mukmin sejati punya, tak pernah cuai dalam bab mendoakan orang lain kan. Bila tengok orang bersin, dia taat pada orang Taala, dia sebut alhamdulillah, punya kasihnya dia okey, secara fikih tu, punya kasihnya dia pada saudara dia yang sentiasa ingat orang Taala dengan bersin itu, dia pun yarhamukallah padahal sembahyang. Yang tu tak membatalkan solat dia. Macam mana pun fasil tu memutuskan mualat, dia kena ulang. Nak ulang pada awal, isap to you. Tapi kalau ikut ulangan tu, ulangan ayat sebelumnya, lepas tu sambung. Ulangan satu ayat, sambung. Jawab, siapa selawat? Kalau ni sebab Fatihah, putus mualat. Putus mualat. Batas sembahyang, selawat sallallahu alaihi wasallam. Tak. Dia tak khitab, dia tak membatalkan solat. Tapi dia jadi fasil kalau ajnabi pasal dia bukan Fatihah kan. Bukan benda pula tu, benda yang disuruh, benda yang berkaitan bab solat. Jadi hukum fasil. Hukum fasil. Illa melainkan yang ni yang mustasnayat, yang kecuali. Maksudnya fasil macam ni walaupun panjang tak apa. Dia tak memudaratkan mualat. Illa in yata'allaq dzikru, jika bergantunglah oleh zikir itu bimaslahati solat, dia bergantung berkait dengan maslahat sembahyang. Contoh katakminil makmum fi asna'i fatihatihi, seperti mengucapnya amin oleh makmum pada pertengahan Fatihahnya, Fatihah makmum. Amin siapa? Amin li qiraati imami. Ni bagi contoh ni tak makmum yang tak ikut tertib asal lah kan. Kalau tertib asal kita, imam baca Fatihah, kita diam kan. Tapi ni faham ni, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Tapi tengah kita baca Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, imam waladdallin, amin, kita amin je lah. Adakah amin itu fasil? Tidak. Pasal apa? Itu adalah termasuk benda yang makmur, benda termasuk maslahat solat. Pasal memang ada nisbah hadis suruh kita diperintahkan untuk mengucap amin daripada takmin imam. Fasil itu tak mencederakan Fatihah kita. Tak mencederakan Fatihah kita. Baik. Fa innahu la yaqta'ul muwalati, fa innahu zikir atau takminul makmum, pada ketika asna Fatihah makmum, dia takmin tu untuk Fatihah imam, la yaqta'ul mualati, tak memutuskan mualat. Termasuk kes ni yang saya sebut ni, walaupun panjang, cuma dia bukan bab zikir, tapi dia buat afail.
bab sujud sajadah. Kita ikut imam, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas tu imam sujud sajadah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Wajib sujud dengan dia, mana boleh lawan. Takkan nak berhabis Fatihah, mana boleh berhabis. Pasal wajib ikut imam dalam keadaan bila dia turun untuk sujud sajadah. Dia bangun. Nak ulang ke? Nak sambung? Nak kena baca lain? Fatihah tak habis ni? Sambung saja. Kenapa? Pasal imam bila dia sujud sajadah, faham dari sisi hukum masalah solat, kalau tadi takmin imam, sunat mengaminkan imam ketika dia selesai Fatihah. Untuk turun sujud sajadah, wajib turun sujud sajadah apabila imam turun sujud sajadah. Jadi di atas faham wajib tu, dia tak jadi puasa lah pasal wajib turun. Lawan tak baca, tak turun, dia akan menyebabkan batal solat. Apa itu macam mana? Bila naik macam mana? Sambung je. Nak ulang tak ada masalah lah, tapi isi hukum dia tak memutuskan mualat. Jadi kalau bahasa orang putih, it's up to you but it don't bother your Fatihah. Dia tak menyebabkan ada masalah kat kita punya Fatihah. Okey. Wa min jahlil Fatihati, wa man jahila, sesiapa yang jahil akan Fatihah, wa ta'adzarat alaihi, dan teruzurlah Fatihah alai dia, li adami muallimin, kerana ketiadaan guru masalah, wa ahsana ghairaha, padahal pandai ia, elok ia akan ghairaha, ghairi Fatihah minal Quran, bayan daripada ghair tu minal Quran. Jawab bagi man jahila, wajib alaihi samu ayatin mutawaliyatin, wajib atas dia 7 ayat yang berturut-turut, iwadan anil Fatihati, ganti pada Fatihah, au mutafarriqatin, mutawayatin, au mutafarriqatin, ataupun alaihi sab'u au mutafarriqatun, ataupun 7 ayat yang bercerai-cerai. Sabak ayat mutawaliyah, baca mutafarriqatin, awak slow au mutafarriqatin, ataupun ayat-ayat yang bercerai-cerai. Kalau dia tak ada hafal ayat-ayat yang berturut-turut, yang ni saya sebut ni lah untuk orang yang memang duduk dalam bidang ni, ilmu ni kena pandai dia. Ni nak dakwah Islam, ilmu nak dakwah Islam tak pandai, nak ajar orang buat baik pun tak tahu, nak ajak orang masuk Islam, tapi bila masuk Islam dia pun tak tahu nak buat apa bila lepas orang tu masuk Islam. Nak ajar apa, dia pun tak tahu apa garis panduan dia. Ni kena mengaji. Nak jadi pendakwah pun kena pandai je, bukan dakwah cakap je. Fiqah kena reti kat weh. Kaedah itu hukum cuai, apa benda amal makruf nahi mungkar, kita tak boleh laksana dengan tepat. Fa'in ajaza minal Quran, jika dia lemah daripada Quran, atau bizikrin, hendaklah mendatang ia seorang musalli dengan satu zikir, badalan anha, ganti daripada Fatihah. Pasal Fatihah tak hafal, dia boleh ganti takbiratul ihram. Kalau tak boleh takbir, dia tak boleh ganti lain, dia mesti terjemah. Tu ada beza kaedah semalam yang kita sebut. Bihaisu la yang kusu, dan zikir yang nak disebut ni ganti daripada kalau dia tak ada hafal apa-apa ya Quran. La yang kusu, tak kurang ia zikir ni an hurufnya daripada huruf Fatihah. Baik, fa'ilam yuhsin ke Quran kan, jika dia tak pandai apa-apa Quran, wala zikran, zikir apa pun tak tahu, pasal baru masuk Islam, tak pernah dengar orang Islam, tak pernah campur dengan orang Islam, waqafa qadral Fatihati, dia kena berhenti qadar Fatihah. Ni siap, dia kena berhenti kadar tu. Kadar Fatihah orang baca banyak mana. Satu kaedah mudah dia macam mana? Sembahyanglah berjemaah. Banyak dia punya syafaat dia tu. Syafaat dia tu. Wa fi ba'dhin nasakh, dan pada sebahagian daripada salinan matan, wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ada salinan matan ditulis macam ni. Kalau kitab kita ditulis wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ada kitab disebut dengan wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib bacakan Fatihah selepas daripada bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab sebut macam tu. Wa hiya ayatun minha. Baik, itu ibarat kitabnya. Ya.
mengucapkan amin ketika khutbah. Apa hukum lara tak lara? Masyhur dalam kitab tak lara. Dia yang lara ni yang khitab. Pasal apa-apa nama bercakap, yang tu jadi lara. Lara pun lara khitab tu. Khitab tu lara. Hatta kalau kata dia in qulta li sahibika ansit wal yawm al jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawta. Jadi laghawta tu lara mana? Patutnya kata ansit. Patutnya tu amar ma'ruf tu. Nahi mungkar tu. Nahi mungkar. Ansit. Patutnya nahi mungkar dapat pahala. Dalam keadaan beri khutbah jemaat, ansit lara. Lara apa? Tak dapat pahala tu. Pasal tak disuruh kita nahi mungkar dengan bercakap. Dalam keadaan berkhutbah, pasal khutbah disuruh kita diam. Jadi tentu ada khitab, yang tu yang larangan. Ada pun berdoa. Dia bukan khitab, itu khitab ke Allah kan. Istilah takmin, berdoa, tak masalah. Masyhur dalam kalau saya dengar ngaji dulu, memang Tok Guru sebut ni, dia kata tak doa tak ada masalah. Kita pun kalau sebut dalam bab tu dia kata tak apa. Bahkan kalau ikut, kalau katalah disebut Nabi Muhammad, sifat Nabi, nama Nabi, sunat kita berselawat. Dan kalau saya ngaji ada guru sebut, kalau dulu lah kata dia, orang-orang dulu sembahyang Jumaat bila sebut je Rasulullah, macam mana sebut sembahyang tarawih tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam tu lah jawab sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat macam tu. Hendaklah kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Lani. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Tangan pun tak angkat. Yang kata amin, tangan pun tak angkat. Tu banyak al-wahhabiyyin, al-bengongiyyin. Dia kalau doa yang nama, dia kalau doa tak apa, jangan mengampu. Tu yang tak boleh. Dia yang tak dibenarkan mengampu. Kalau doa tak apa, Allah, ya Allah jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang melaksanakan Islam. Okey. Doa tu doa tak ada masalah. Hatta raja yang soleh, raja kami, raja yang nak mengaji ilmu pengetahuan Islam. Amin. Amin lah. Doa bagus tu. Kalau kata duduk di Penang sekali pun, ya Allah jadikanlah ketua menteri kami, ketua menteri yang faham Islam. Amin. Bukan isu itu kan. Jadikanlah ketua menteri kami yang buka telah pintu hati dia untuk menerima Islam. Bagus doa tu. Amin lah kan. Itu pun bising. La ilaha illallah. Dia yang tak boleh macam ni. Ya Allah pemimpin kami, khususnya Perdana Menteri adalah pemimpin yang mendaulatkan Islam ke seluruh dunia. Dan pemimpin kami adalah pemimpin yang menyebabkan Islam jadi cemerlang, temilang dan temberang. Okey. Sajalah kata itu. Itu tak boleh. Itu ngampu. Kita berusaha salah, ngampu salah tu bukan kerja kita tu. Kalau ada dalam bahasa kitab orang kata dia melainkan. Kalau kita tak ngampu, pasal kerajaan suruh ngampu dia. Kalau kita tak ngampu, dia bagi tag mengampu tu siap. Kalau kita tak baca, jadi spy, ada spy, lagi dia ambil tindakan. Harus mengampu pasal dia yang suruh. Kalau tanpa suruhan dia, dan kalau kata disuruh dia pun, kalau langgar tak ada apa-apa tindakan tertib dia beri, langgar je, tak payah ngampu dia. Itu ada bahasa yang kita patut main. Kalau disebut doa tak boleh amin, ngampu kan belum amin. Tapi jangan bu lah, bu. Jangan buat itulah. Tak disuruh tu, tak ada anjuran syarak itu. Tapi ngampu tu tak betul lah. Ngampu tu yang salah. Berdoa tak apa. Itulah ke isu itu kan, masalah kat Penang tu. Apa masalah doa kan ketua menteri yang KPU masuk Islam? Apa masalah? Sampai kata dia meninggalkan doa untuk sultan, untuk sultan, untuk yang di-Pertuan Agong kan, dan mendoakan untuk ketua menteri yang KPU. Dia fitnah pokok bodoh-bodoh tu. Cuba dengar elok kau tu doa apa. Doa supaya buka pintu masuk Islam, pintu hati dia masuk Islam. Terima hidayah Islam. Masuk Islam bagus tu kawan tu. Akhlak bagus dah. Macam-macam benda bagus, cuma tak kok kita tak ajar Islam elok-elok lah kan.
fahamkan dia tentang Islam betul-betul. Kalau bagi faham betul-betul itu, ajar elok-elok tu, beradab betul-betul dengan dia, conversation dengan dia elok, apa muskil dia kita boleh jawab. Hai, masuk Islam ni. Tak ada pun panggil Dr. Zakir Naik kan. Bagi jumpa dengan dia, sembang dengan dia elok-elok. Hai, boleh, kawan tu pakar tu. Nak communicate buat apa? Buat orang putih, nak cakap Arab, nak cakap Urdu, Tamil, boleh macam-macam bahasa orang dia tu. Sikit lah sebut tu. Jadi masalah tu tak ada apa-apa. Sebut doa tu, doa dibenarkan, amin. Bahkan sunat mengamin ada. Yang Allah sekali sebut, dulu punya suasana yang macam mana main tarawih, macam tu main Jumaat. Dari segi kata berselawat tu. Okey. Ya. Yeah. Kalau ikut dari segi apa bincang kita fikah, memang ada tempat yang, maksudnya memang ada warid suruh anjuran berdoa itu Rabbi fili wali walidayya sirran. Ada? Itu antara kirahnya. Dan ayat ulang tu kadarannya mesti betul. Jangan kurang daripada huruf-huruf Fatihah. Apa-apa huruf tu tak apa maklumat lah tu. Lain. Kalau tadi dalam khutbah kan. Macam mana? Dalam khutbah tu. Okey. Tentu orang yang betul nak jaga. Siapa yang tegur? Kita lah. Kita lah tegur. Tegur orang betul nak jaga. Dia dalam bab nyawa kalau sembahyang boleh lagi batal. Orang tambah khutbah. Kalau bab nyawa kan. Dia bab nyawa tu lain lah. Ni atas nama khitab cakap. Itu yang lara. Atas pelihara nyawa lain. Maksudnya tak jadi lara. Makanya dia wajib pula untuk kita selamatkan nyawa. Kalau tekan-tekan nyawa, ular duk terpacak tu belakang dia. Takkan nak kata lara. Takkan gitu kan. Kalau tengok fikir akli je kan. Tapi kalau ikut memang kaedah itu. Pasal dari si hukum asal memang ada lara, dengan tak ada hal tu hal common condition. Tapi bila ada condition yang mendesak macam tu, berubahlah hukum tu, takkan jadi lara situ. Ya. Kalau body dia membatalkan pahala kan. Ya. Cuma yang selalu orang disebut waman qala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhutub ansit faqad lagau. Yang belakang tu, waman lagau fala jum'atalah. Itu bukan dalam hadis. Itu bukan dalam hadis. Itu syarahan Melayuin. Melayu mana tak tahu, tapi dah terbiasa kita faham itu. Yang orang kata lara ni habis pahala Jumaat kau. Dia bukan pahala Jumaat. Dia lara tu lara apa? Lara kalam tu. Kalam tu yang lara. Pasal kita dari segi kaedah Jumaat, khutbah tu kan kita dilarang bercakap. Jadi bila dilarang bercakap, apa-apa dialog, percakapan, walaupun di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar, lara. Tengah khutbah Jumaat tu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lara. Lara. Hukum lara tu. Siapa? Khutbah tu, dengar tu. Ini lara. Ini lara. Ini lara. Khutbah Jumaat. Diam, jangan cakap. Esok pergi mengaji tau. Ada kuliah apa ni? Lara. Lara. Yang tu lara nisbah khitab tu. Pasal kalau ikut dia buat benda baik tu, amar ma'ruf nahi mungkar tu. Tapi dalam situasi itu bukan waktu dia. That's not the time. Waktu yang salah. Itu yang jadi lara tu. Lara juga kalau ikut dengan khutbah tu. Buat apa? Kapet tu baru, kan? Buat apa? Macam S Pen Samsung lah. Tu pun kalau ikut termasuk dalam benda-benda Islam menyebut kan. Dia istighal dengan selain daripada khutbah tu hukum. Cuma yang tu dia dari sisi fiqahnya, kalau hukum makruh. Jalankan tabung, tambah ada anak yatim pula ikut terbengkuk. Apa-apa bahasa khutbah tu kan. Masa lepas bayang tak apa. Lepas bayang jalankan tabung. Masa khutbah memang tak elok tu. Kalau Hizbut Tahrir ni dia passion dia sebarkan risalah dia. Masa khutbah sikit ke Hizbut Tahrir tu.
Sembahyang sunat. Kaedah kita sembahyang sunat, tahiyatul masjid ditutup. Tahiyatul masjid dengan qobliyah tu kan. Kalau ikut qobliyah dengan tahiyatul masjid tu, qobliyah tu lagi kuat. Jadi qobliyah, kalau ikut fiqh. Sekali pun khatib baca khutbah. Pasal kaedah kita apa-apa aktiviti nasihat. Jadi khutbah adalah nasihat. Khutbah bila dia nasihat masuk dalam masjid, tahiyatul masjid. Umum bahasa tahiyatul masjid lah. Tapi kalau ada sembahyang yang lebih besar, khusus itu qobliyahnya ada. Niat qobliyah. Niat qobliyah kan tahiyatul masjid dapat. Niat tahiyatul masjid qobliyah tak dapat. Dia kata qobliyah besar. Jadi sembahyang memang boleh buat, asalnya qobliyah tahiyatul masjid. Jadi boleh sembahyang, boleh. Cuma bila atas tahiyatul masjid saja dapat tahiyatul masjid saja. Kalau niat qobliyah tahiyatul masjid dan qobliyah hasil, jadi niatlah hak besar tu hasil dua-dua. Itu kot kaedah fiqahnya. Okey. Contoh macam mana? Dia baca saktah. Maksudnya dia tak bernafas macam tu. Kalau masyhur dengan kaedah apa sebut ulama, kalau dengan jita laki dulu pun memang kalau ikut beza saktah dengan waqaf. Waqaf dia dengan bitanafus. Saktah bighairi tanafus. Kedua-duanya waqaf. Maksudnya kedua-duanya berhenti bacaan. Cuma bitanafus panggil waqaf. Biduni tanafus saktah. Jadi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, tanpa ada tanafus, kalau ikut istilahinya itu adalah saktah. Saktah. Kalau ikut asal waqaf, takrif waqaf macam ni, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin saja saya nak izharkan menafas tu lah kan. Tapi taklah suruh menafas tu. Macam mana pun atas bahas masa dalam kitab dulu, duk ngaji dalam bab masa duduk talaqi Quran, masyhur sebut ulama harus baca itu. Harus baca. Maksudnya taklah atas baca tu mesti tarik nafas tu. Jadi bila nafas orang kata tak habis. Kalau kita bukan qasad saktah, atas kata kita continue baca, dia adalah hukum waqaf. Dia adalah bukan saktah. Dan bila kata bukan saktah, harus baca. Macam kita baca wadduha tu, memang kita berhenti tapi tak bernafas. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kau nafas pun. Tapi berhenti. Kalau ikut hukum istilahi saktah, tapi di atas kita niatkan untuk waqaf itu berhenti, itu dia adalah waqaf. Betul. Ada orang kata tak boleh ke apa? Baik. Boleh apa? Oh. Kita tulis hak dia khutbah tu. Kalau ikut kaedahnya pasal khutbah tu dia nasihat. Kaedah nasihat ni tak suruh tulis. Tulis ni benda-benda ilmiah kan. Macam mana pun menulis ya. Dia siap. Suruh tulis. Kalau nak kata lara tu pasal dia dengar. Tulis tu untuk itulah, dia kalau istighal benda yang tak ada kena-mengena dalam bab khutbah tu. Satu kalau istighal ni kalau ikut lara lah, kalau ikut tarikh tu, hak skrin tu lagi lara. Skrin tu. Teks khutbah yang dia baca tu. Dia orang baca, orang bukan dengar. Satu kalau ikut kalau anak negeri lah, kalau nisbah tulis tu, kalau ikut dia benda pun khutbah kan, apa nasihat kan. Nasihat. Tulis lah. Dengar je. Konsentrasi dengar. Pun kalau saya ngaji lah, Tok Guru sebut, kita menulis ni ada bab-bab yang kita tulis. Tak semua kita dengar, kita tulis. Dia benda istilah nafi'. Kalam ijaz. Kalam-kalam yang nasihat ataupun apa dia panggil, hikam. Kalamul hikmah, kata-kata hikmah. Hak tu boleh tulis. Kalau kalam biasa ni, ya je lah. Yang tu yang kita nak kutip, tu yang kalam bahagia ataupun qawaid, tulis. Ataupun ada apa-apa hukum, tu catat. Tapi kalau nasihat, marilah masjid. Masjid tak ada orang, nak tulis masjid tak ada orang, marilah masjid. Pasal memang khutbah kalau ikut isi dia nasihat. Memang nasihat. Itu ittaqullah, haqqa tuqatih, apa seumpama tu. Bukan bagi hukum. Kalau istilah dia macam tu,
Sebab teks tu dia jaranglah diambil daripada Tak banyak hukum, ya. dia juga dia Ah. hukum lah. Oh, macam tu. Itulah kalau ikut khutbah tu pun dia punya pensyariatan khutbah tu tak betul dari segi pelaksanaan khutbah tu sendiri. Khutbah Jumaat adalah nasihat. Kalau nisbah kalau tambah kitab fikah sebut dalam hadis ada yang kata Rasulullah ni dia memendekkan khutbah, memanjangkan solat. Khutbah pendek sikit sikit solat panjang lagi. Kita khutbah setengah jam. Sembahyang kuliah kulhu. Khutbah memang panjang menjelit. Kalau dia gentam pun bukan gentam apa, tambah pula. Dia cerita apa? Dia cerita GST. Alah, cerita kebalangan jalan raya, statik kebalangan jalan raya pada hari ini. Menunjukkan bahawasanya banyak pemandu cuai dan tak membayar. Dia pakai tinted hitam kata. JPJ sedang buat operasi. Jadi tuan-tuan, Allah apa kelakar. Denggi pula nyamuk. Macam mana pun bab wabak apa tu ada dalam nasihat kan pasal tapi pendek tu sikit dah lah pasal dia nasihat. Dia cari isu utama. Tuan-tuan sekalian, marilah main masjid. Ramai lagi orang jahil yang bangangin yang tak main ke masjid kita. Sedangkan tak tahu apa dalam bab ilmu. Majlis ilmu penuh, jadual disediakan. Terdekat malam ni kuliah daripada Ustaz Ahmad Ruzaini Abdul Rahman Pegalah Hulu. Sila datang ramai-ramai. Bopi tu. Cuma pun kutubah kuliah kalau ikut asal, kalau kutubah lah, kalau sebut kitab-kitab besar ni dia suruh kutubah pendek dan banyak ingat akhirat. Itu yang kalau selalu saya kecil-kecil tu memang duk biasa dengar kalau nisbah orang dulu-dulu ni pasal dia ambil salah silah ulama kan. Kutubah dia mesti ada sebut macam ni. I'lamu anna dunya darul mamar. Ni apa sampai lah ni apa daripada kecil dengar kutubah tu dia sebut. I'lamu anna dunya darul mamar wa anna al-akhirata hiya darul maqar. Apa lepas ittaqullah sebut tu. Kalau ikut kutubah siap tu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Selesai tu. Padahal tu. Jadi kalau sebut pun tuan-tuan semua ingatlah dunia ni kita sekejap je, kita singgah sebentar. Janganlah terlalu sibuk untuk kepada cari kebendaan dunia. Kita mati kita tinggal. Fikirlah sama ke akhirat. Jadi fikirkanlah. Fikirkanlah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Itu je kalau ikut khutbah. Simple tapi cari uslub balaghah kan. Itu antaranya uslub ulang, takrir. Disebut Rasulullah yang dia sebut ada yang bab ihmarat sa'inahu tapi nazirul jais dan nazir dia tak banyak. Tambah tengah panas lik-lik tu. Jadi orang tambah panas lik-lik tu. Waktu pula lepas makan nasi, zuhur lah tu. Letih kerja, ya. Tu tangkap steam tu. Saya tak kata orang lain, yang steam tu saya lah selalu. Sebelum Jumaat ngajar. Masa khutbah Jumaat tu, kita yang tidur. Okey, sikitlah. Patutnya pendek ya. Kalau ada orang pendapat kita nak imarahkan masjid kan, antara cara imarahkan masjid tu dengan cara khutbah Jumaat tu kan. Untuk lepas tu dia memanjangkan tu dan dia membawa pendekatan baru dalam khutbah. Apa dia tu? Contoh tu kalau dia UIA tu dia sebut dia pasang Skrin. Teks tu. Bukan teks. Huraian. Skrin tu dia akan pasang contoh cerita Piramli kan sebut kan. Cerita Piramli kalau di UIA tu dia sebut dipasang sedutan filem Piramli tu contoh Alibata apa yang dia ngaji kan. Lepas tu dia cara berkaitan dengan yang tu. Tu khotib tu. Khotib tu. Macam mana tak? Masya-Allah. Itulah bid'ah Wahabi gila babi buat tu. Apalah bapak tu. Boleh. Tapi orang tak tidur, istilah dia orang tak tidur lah. Tak betul tu. Dia nak dulu dia kata itibak sunnah ni itibak syaitan. Sudah syarah itu. Tak betul lah. Masa matlamat bukan macam tu. Dia pendek. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Qalla dalla. Ni panjang menjelat-jelat. Padahal isi tak ada apa-apa. Tengok seronok sajalah. Tak ada apa. Qalla dalla. Pendek tapi boleh jadi pedoman. Siap. Itu kot nak sebut kita. Memang prinsip khutbah gitu.
Dia cari masa lain lah. Nak buat sebelum Jumaat, lepas Jumaat. Maksudnya ibadat yang memang asal syarak, itu fokus, buat betul-betul lah. Yang tu lah kaedahnya. Yang tu pula di-create lagi, nampak macam bagus pula. Yang jadi penjelasan konsep lah. Yang tu lah. Kalau kata tujuan tu untuk apa nama, Tak pergi tidur. bukan. Kalau kita kata tujuan untuk buang sendiri untuk beri peringatan. Kalau kita contoh dia berhujah, kalau tak buat begitu, nanti orang tidur pun tak dapat juga masuk. Itu lah masalah tidur tak tidur tu kaedah dia. Hantarlah. Okey. Tak ditaklif kita masalah dia tidur tak tidur tu. Tapi kita sendiri menyampaikan dengan bukan apa yang sepatutnya dia sampaikan. Dia pun nisbah haram tak haram tu tak adalah haram, tapi takut istilahnya tu nak kata apa. Kalau atas baca bid'ah pun bid'ah dululah. Kalau setiap Wahabi ni bid'ah dia buat bid'ah besar. Tak pernah ada orang buat. Dari segi kaedah syar'i pun bukan suruh gitu. Dia kata qala dan la. Kot itu. Marah cara lain. Intonasi apa? Oh, dia kalau ikut tertib antara adab dalam khutbah ni, pasal khutbah ni disuruh beradab. Satu disuruh pegang tongkat antaranya. Kalau tak ada tongkat, disuruh pegang tiang mimbar belah kanan. Tongkat. Pedang apa. Semua nak sebut kenapa pegang tu. Bukan suruh hayun. Kan? Pasal dia nak supaya tangan kita jangan bergerak. Pasal dia tertib. Satu khutbah pegang. Apa? Jadi antara adab dia tak berpaling kanan kiri. Kalau disebah intonasi, dia intonasi nasihat lah. Dia tak nak berjerit, mendata, tinggi naik. Cuma janganlah mengada-ngada macam apa Siti Nurbahagiah tu. Macam tu kan. Saya bahasakan dia punya suara mengada kan. Anak neraka dan kepada mak bapak nanti masuk neraka, ya Allah. Tak tahu. Saya kemar tegak dengar tu. Siti Nurbahagiah tu. Apa cerita tu? Jadi intonasinya tu, tu dia gentleman punya. Rasulullah kata dia khutbah kanahu nazirul jaish, tegas. Hadirin sekalian, dunia sementara tak ada yang boleh selamatkan kita melainkan takwa. Untuk takwa mesti ada ilmu. Ilmu adalah sebab untuk kita dapat keimanan yang mantap. Dan ilmu mesti dengan untuk dapat iman yang mantap mestilah berserta dengan fakta yang mesti tepat, dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah, berserta dengan dalil. Tuntutlah ilmu minal mahdi ila lahad, from cradle to grave. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Siapa? Qala dan la. Tapi saya pun khutbah panjang juga. Tapi kalau ikut arahan macam tu, kalau ikut asal lah, itulah, kita banyak arahan majlis agama satu, apa satu. Itu kot. Jadi intonasi tu disebab penyampaian tegas lah, kalau ikut. Tapi bila di hari Jumaat yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memperhatikan beberapa perkara. Yang tajuk khutbah hari ini adalah statik kemenangan jalan raya. Jangan gitu. Waktu receh. Memang tidur lah tu. Itu kot. Jadi yang tu kena bagi kursus imam tu. Tak habis kita semayang, kita Jumaat ni. Khamis, ya. Ar-ruku'. Wa aqallu fardihi, sekurang-kurang fardu ruku'. Liqa'im, bagi orang berdiri. Orang berdiri, had sekurang-kurang ruku' ialah mana dia? Liqa'imin qadirin ala ruku' mu'tadilil khilqah, yang dia pertengahan nisbah kejadian dia, maksudnya taklah orang tinggi lampai, taklah orang pendek bantut, yang salimi yadaihi, dan pula sejahtera tangan dia, bukanlah macam zil yadain dan sebagainya. Waru kebatai, dan lutut dia pun salim, maksudnya orang normal lah, ikut standard orang taklah jadikan kita manusia ni, bukan orang yang luar biasa, tapi orang yang kebiasaannya saiz macam ni. Macam mana nak kata rokok tu dobit dia ialah an yanhaniya, bahawa membongkok seseorang, terjemah mudah yang hia bongkok lah, yanhaniya bi ghairi
Inkhinasi, membongkok dengan ketiadaan. Kalau kami gua hulu bahasa dia mengkeledeng. Mengkeledeng. Tu diterjemah tu tanpa melentik ke belakang. Bahasa gua hulu panggil keledeng. Baca dulu. Jadi bongkok dengan ketiadaan melentik ke belakang. Qadra bulughi rahatihi rukbataihi, sekadar sampai dua tapak tangannya, rukbataihi akan dua lututnya. Rukbataihi itu maf'ul bagi bulugh rahatihi, bulugh apa? Rukbataihi, akan dua lutut. Semalam sekali lalu kita ada tunjuk tu kan. Macam mana pun faham elok. Jadi sekurang-kurang akal rukuk, orang yang standard bongkok badan dengan ketidakkan melentik. Allahumma salli ala sayyidina. Tapak tangan kena ke lutut. Mudah je rasanya. Jadi saya ni orang standard lah. Ke orang tinggi lambai? Ke bantut? Standard lah. Standard. Boleh diguna pakai lah saya ni. Okay, tapak tangan, lutut. Jadi kalau letak turun tu. Ini sekurang-kurang rokok. Sah lah rokok macam ni. Sah kan? Pasal ni had akal rokok. Macam mana pun kita rokok, tamam ni turun lagi lah. Tapi akal rokok had ni. Jadi tapak tangan kena ke lutut. Dengan ketiadaan macam ni. Ni apa? Ni inhinas tadi tu. Ni keledeng. Keledeng. Kalau hulu kena balik batu belakang kan. Aduh. Tu keledeng. Mengkeledeng. Tuan-tuan panggil apa? Tak tahu, tak ada bahasa. Ambil bahasa hulu. Mengkeledeng. Okey. Itu kot. Dobit sekurang-kurang rukuk. Inhinas. Walau arada wada'ahuma, tak kena. Jadi kadar itu in law arada, jikalau menghendaki ia musalli wada'ahuma alaihima, meletakkan dua tapak tangan dia alaihima di atas rukbatai, atas dua lutut. Jadi yang wajib pun bongkok, bukan letak tangan tu. Letak tangan tu sebagai parameter untuk ukuran. Tapi kalau ikut letak tangan tu bukan rukun. Jadi di atas kadaran itu, kalau dia rukuk macam ni, Allahu Akbar, disebab letak tangan sampai, tapi dia tak letak tangan, sah rukuk. Pasal rukuk ialah bongkok. Mana rakaat tu asal bongkok. Jadi dia ada takrifan tu, atas bahasa ulama. Aci nama bongkok tu yang sekurang-kurang bongkok macam mana. Kalau macam ni berdiri, masih settle dia berdiri. Satu Fatihah kalau dia baca, kalau tak Fatihah pun sembahyang, ni masih hukum berdiri tau. Walaupun dia bongkok macam ni, tak sampai tapak tangan ni ke lutut, namanya berdiri betul. Walaupun tak apa betul. Nama dia tu kan, berdiri betul. Istilahnya berdiri betul, masih berdiri sampai tahap tu. Ni had nama rokok tu. Ulama dah bahas satu-satu, halus dia orang bahas dah, siap. Jadi tangan tak letak, masih sah. Pasal yang wajib ialah bongkok, bukan yang wajib letak tangan. Tangan ni kaifiat menyempurnakan cara rokok yang sempurna. Jadi turun lagi macam selalu tu, tu lagi sempurna lah. Tapi nak sebut akal rukuk. Akal. Ini nisbah orang berdiri. Baik, fa in lam yaqdir ala hadha ruku'i, sekiranya tak mampu seorang di atas rukuk ini, in hana, hendaklah dia bongkok maqdurahu, akan sekadar rukuk. Wa au ma'a bi tarfaihi, maqdurahu, dia hendaklah dia bongkok sekadarnya, maksudnya sekadar yang dia boleh. Wa au ma'a bi tarfihi, dan hendaklah dia mengisyarat dengan, tak kena. Okey, betul. Dia inhana maqdurahu, dia hendaklah bongkok akan sekuasanya, sekadar mampu dia. Wa au ma'a bi tarfihi, dan hendaklah dia mengisyarat dengan tarf.
kalau ikut terjemah dia bagi tu, kelopak matanya. Isyarat dengan kelopak mata. Yang ni masalah orang yang kalau tak mampu lah. Tak perhati pula bahasa kenapa dia suruh bongkok dah maaf isyarat tu. Kena tangguh hal ni. Saya kena perhati sikit tu. Nak syarah tu. Tapi kalau ikut asal yang sebut, kalau tak kuasa atas rokok macam ni, bongkok sekuasanya maaf bitarafi. Tanggung biaya ni. Katalah dia boleh sembahyang, dia boleh berdiri, tapi dia nak bongkok dekat tu tak boleh. Mungkin masalah pinggang apa. Turun. Dekat tu boleh. Tak lagi lah. Tak lagi lah. Problem. Tu macam ni. Faham tu? Maaf bitarafi. Ropak mata. Jadi turun. Ni yang boleh rekod. Ni ya. Apa tu? Rendahkan kelopak mata untuk menunjukkan dia akan menurunkan lagi. Tapi dah tak boleh turun dah. Isyarat yang kelopak mata. Turun lagi dah tu. Maksudnya. Itu kot maksud dia tu. Pasal mata ni memang kadang-kadang kalau dalam bab orang sakit, sehal sakit,